Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita sambung semula PDPR secara maya kita. Okey, untuk bab 9 pada hari ini, iaitu sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Okey, kita tengok apa yang terkandung dalam bab ini. Okey, kita terus kepada subtopik ini. Okey, taburan semula jadi utama di Malaysia. Sumber tenaga utama di dunia. Okey. Apa sumber utama dekat dunia ni ya? Okey, yang awak perlu tahu. Okey, kalau awak tengok dekat sini sumber tenaga, sumber bahan bakar seperti petroleum, gas asli, arang batu serta sumber tenaga alternatif, ombak, angin, geotermal, air, suria, biomas. Itu alternatif. Okey, tapi kalau yang utama tu, yang tadi itulah petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, termasuk juga yang alternatif. Yang alternatif ni ialah yang mesra alam. Diguna pakai yang memang tak menjejaskan alam sekitar ya. Okey, tengok kalau petroleum banyak dekat Arab Saudi. Okey, yang terbesar lah. Kita pun ada juga ya kat Malaysia ni. Okay, gas asli arang batu dekat Rusia. Okay, gas asli dekat Amerika. So, dalam masa yang sama, awak kena tahulah kawasan ni. Kawasan peta ni kan. Kat mana Amerika. Okay, Iceland, Belanda, Perancis ni kawasan tenaga alternatif. Okay, kita tengok lepas ni ya. Contoh Belanda tenaga apa. Okay, macam ni. Geothermal Iceland. Okay, geotermal tu ialah tenaga yang dihasilkan daripada bumi, iaitu pancutan air panas. Okay, digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okay, angin dekat Belanda, ombak dekat Perancis. Okay, digunakan tenaga ombak untuk menghasilkan tenaga lah. Angin pun sama tenaga, semua tenaga. Tenaga macam tenaga elektrik lah. Suria Jepun, suria tu tenaga matahari. Air China, biomas India. Biomas ni ialah tenaga yang dihasilkan daripada bahan uraian atau perputaran. Okey, dia boleh menghasilkan tenaga juga. Ni lah kawasan-kawasan yang kita cakap tadi. Okey, Iceland, Belanda, Perancis. Okey, awak kena ingat lah. Biasa kalau masuk soalan, contoh dia bagi tenaga negara yang mengeluarkan tenaga alternatif geotermal, negara mana. So kena tahulah Iceland, Belanda, semua tu, tempat-tempat tu. Okey, krisis semula jadi di dunia. Okey, apa krisis sumber semula jadi di dunia ni? Okey, kalau tengok sini, pendapatan negara, pengeksport dan pengimport tidak menentu, ekoran, kekurangan sumber dan kenaikan harga komoditi. Okey. Seterusnya kenaikan harga sumber seperti petrol dan gas asli dalam pasaran dunia. Peningkatan kos sara hidup disebabkan oleh nilai mata wang menurun, pendapatan negara merosot dan kuasa beli yang lemah. Ini dari segi ekonomi. Okey, krisis semula jadi dunia. Okey, kalau tengok dekat sini, eksploitasi dan penerokan sumber secara berterusan dan tidak terancam mengakibatkan kuantiti semula jadi dunia semakin berkurangan. Sebab itulah adanya tenaga alternatif. Okey, yang biomas semua tadi, sebab ni lah krisis dia masalah yang berlaku. Okey, mewujudkan pelbagai krisis semula jadi aspek politik, masyarakat dan alam sekitar. Okey, dari segi politik pula, perebutan kawasan mempunyai sumber semula jadi. Okey, sebab dah tahu ada kawasan tu ada sumber yang boleh menjana pendapatan, so berebut. Tekanan politik atas negara-negara pengeluar sumber. Seterusnya berlaku konflik politik dalam sebuah negara, timbulnya pelbagai krisis ekonomi. Okey, itu dari segi politik. Dari segi masyarakat, peningkatan kadar kemiskinan, peningkatan kadar kebeluran, wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Okey, itu antara juga krisis.
Dari segi alam sekitar, kemerosotan kualiti alam sekitar, berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem, kemusnahan pelbagai flora dan fauna, sumber semula jadi semakin berkurangan. Okey. Itu dari segi alam sekitar, krisis yang berlaku. Okey. Okey, ni contoh kerjasama ekonomi antarabangsa. Untuk apa ni? Okey, kalau tengok dekat sini, diwujudkan atas dasar ingin membantu sesama negara dalam bidang ekonomi. Tu dia utama dia. Okey, kerjasama dua hala, kerjasama pelbagai hala, kerjasama serantau, kerjasama kumpulan negara, kumpulan dunia dan kerjasama segitiga pertumbuhan. Okey, ni dari segi kerjasama ekonomi lah antarabangsa. Okey, antara negara dengan negara lain. Okey, ni antara dia. Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara atau dalam bahasa Inggeris dia kita panggil ASEAN ataupun Asian. Association of Southern Asian Nations. Okay, so boleh tengoklah apa negara-negara Asia tu. Okay, ni pertubuhan dia. Okay, dia ada juga IMSGT. Segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura. Ni I ni Indonesia, M Malaysia, S Singapura. Okay, segitiga pertumbuhan. Growth Triangle. Maksud dia segitiga pertumbuhan. Seterusnya segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand. Indonesia, Malaysia, Thailand. Growth Triangle. Okay. Okay. Ni kerjasama antara negara. Ada yang 3 negara. Ada yang negara-negara Asia. Negara Asia contohnya ada 10 negara. Maksud dia kerjasama antara negara dia. Okay, seterusnya ada juga Kesatuan Eropah ataupun European Union. Logo-logo ni kena juga ingat, kadang-kadang di keluar soalan yang berkaitan dengan logo ni kan. Okay, Kesatuan Eropah atau European Union. APEC, Pertubuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik atau dalam bahasa Inggeris dia Asia Pacific Economic Cooperation. Okay, sama antara negara-negara Asia. Selanjutnya Pertubuhan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, WTO. Okay, ni semua dia ada fungsi-fungsi dia kalau tengok. Ni sebagai forum untuk rundingan perjanjian perdagangan, pertikaian. Okay, itu antara fungsi yang awak kena tahu juga. Okay, setiap kerjasama ekonomi antarabangsa ni atau dunia ni dia ada fungsi-fungsi dia. Okay, awak kena tengoklah kat situ lah fungsi dia. Ni contoh kerjasama ekonomi antara Malaysia dengan negara lain berkaitan sumber-sumber jadi. Ni boleh tengok berdasarkan catapai ni. Import. Okay, dia punya data. Okay, kepentingan. Apa kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa? Penting tak ekonomi antarabangsa ni kerjasama dia? Okay, mendapatkan bekalan buruh asing. Penting ya. Yang melibatkan antarabangsa ni penting sebab kita boleh dapat bekalan buruh asing. Sebab tu Malaysia banyak juga buruh asing. Okay, kadang orang Malaysia pergi kat negara lain yang mungkin yang lebih maju. Sebab sebenarnya ada kepakaran yang negara tu tak ada tapi pekerja negara tu ada. Boleh bahan mentah. Okay, sebab itulah negara kita kadang ada yang tak ada. Kita perlukan bahan mentah negara lain. Sebab tu kita import. Meningkatkan pelaburan, menggalakkan pemindahan teknologi, membentuk hubungan perdagangan, meluaskan pasaran. Okay, kerjasama ekonomi antarabangsa penting sebab nak luaskan pasaran. Okay, sebab kalau kita dalam Malaysia saja tak melibatkan negara lain, pasaran kita memang tak banyak. Kalau kita berniaga secara dalam tu je, so keuntungan tu tak tinggi lah. Minat teknologi pun sama. Okay, sebab tu kita boleh kita boleh tengok contoh teknologi negara-negara maju. So dalam masa sama kita boleh ikut. Okay, kita boleh ambil teknologi tu masuk dalam negara kita. So negara kita pun akan jadi lebih maju lah. Okay, hubungan perdagangan, kerana nak bentuk hubungan perdagangan yang baik dengan negara lain. Okay, tu penting perdagangan antarabangsa. Okay, kalau ada istilah-istilah tarikh tu ialah cukai, kota. Ini dalam ekonomi ada kalau ambil kata 4 nanti. Okay, tarikh, kota, embargo. Ni semua istilah dalam ekonomi ada. Okay.
Jadi itu saja untuk dalam topik ni. Okay, topik ni berkaitan dengan lebih kepada kerjasama antara negara lain. Okay. Dan sumber-sumber semula jadi dan alternatif. So macam biasa, tulis tajuk bab 9. Lepas tu awak salin nota imbas kembali ni semua sekali. Okay, kalau ada apa-apa masalah, nanti boleh WhatsApp cikgu. Okay, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.